Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali pada sesi berkenaan dengan urutan seliuh buku lali. Sebenarnya ada sedikit kekeliruan sama ada ini nak bercerita pasal pergelangan kaki ke? Ya. Sebab buku lali itu terletak di pergelangan kaki. Apa sahaja berkaitan dengan buku lali, dia memberi implikasi efek pada pergelangan kaki. Bagaimana kita tahu, pergelangan kaki ini adalah anggota sendi yang menyumpung berat badan kita. Daripada kepala sampailah ke bawah, siapa yang menanggung beban tu? Pergelangan kaki. Kalau ahli sukan ni, kira-kira 20% lah. Di kalangan mereka sering mengalami masalah kecederaan di pergelangan sendi. Anda boleh membayangkan jika badan kita sengit, pergelangan kaki terpaksa menanggung bebanan yang lebih. Jadi kadang-kadang imbangan kita, contoh kita bermain bola, kadang-kadang kita berlari, dalam keadaan badan kita tak seimbang, ya. Jadi kita membebankan sebelah kaki. Yang itu yang boleh menyebabkan kecederaan di pergelangan kaki. Itu sebabnya bab postur tubuh ni pun sangat penting sebenarnya, tetapi kita tidak mengenengahkan tajuk tentang postur tubuh, tetapi kita fokus kepada kecederaan itu sendiri, iaitu terseliuh. Pada kebiasaannya diurut di kampung tu urutannya sangat kuatlah. Sakit tu memanglah sakit, tapi jangan terlalu yang tak tertanggung oleh pesakit itu sendiri, ya. Perkara biasanya yang sering dialami oleh anak-anak kita yang main bola ni ialah kena urut 3 kali. Kebiasaannya lah. Sekali kena urut, hari kedua tak nak datang dah sebab sakit kan. Itulah. Jadi macam mana? Tapi kena urut jugalah. Jadi biasanya mereka letakkan ais. Kalau baru tak apa letak ais. Kalau dah lama bengkak, jadi kita kena urut juga sebenarnya. Okey, jadi kita tak nafikan peranan ais tu untuk juga membantu anak kita dapat meredakan sakit seliuh dia tu. Okey. Biasanya prosedur orang yang berlaku terseliuh, ya, dia satu prosedur dinamakan PRICE, iaitu protect, rest, ice, compress, elevate, ya. Jadi apa saja permulaan kecederaan, ya, ataupun macam terseliuh lah, maksud saya terseliuh, dia kena letak ais untuk mengelakkan pengembangan bengkak di peringkat awal, ya. Jadi amalkan tuaman tu ialah untuk peringkat awal, untuk dia bengkak, jangan dia membengkak. Dan selepas beberapa hari, ya, saya tak galakkan letak ais, tapi saya lebih suka letakkan benda yang panas, minyak panas ke, ya, tuam ke, ya, yang benda panas lah. Kalau peringkat awal, kita tak nak bagi benda tu bengkak, kita letak ais, kita balut. Maksudnya kalau 2-3 hari menunjukkan tempat tu dah bengkak lah. Bila dah bengkak, kena letak tuaman panas supaya aliran toksin, aliran tersumbat yang di situ dapat dileraikan. Jadi sebelum bengkak, letak ais. Kalau dah bengkak, ya, peringkat awal letak ais jugalah supaya jangan bengkak lagi. Tapi bila dah beberapa hari masih bengkak lagi, letaklah tuaman panas. Kenapa letak bandage? Supaya kita jangan banyak bergerak pergerakan. Dia ada kecederaan dan kita kurangkan pergerakan, kita bandage buku lali kita dan kita dapat kurangkan bengkak juga, ya, kurangkan bengkak, tak berkumpul di situ. Okey, saya nak
kongsikan bagaimana orang-orang tua dulu mengurut secara ringkas lah. Saya tunjuk ni secara ringkas, ya. Yang saya tunjuk ni secara ringkas, bukan saya nak ajar tentang urut tradisional orang-orang lama ni, tetapi saya nak tunjuk macam mana lebih kurang lah, ya, macam mana lebih kurang urutan orang-orang tua dulu. Okey, saya tunjukkan, ya. Jadi yang bertanda merah ini yang biasanya ditekan oleh pengamal tradisional, okey, dan dia akan urut keliling yang warna biru tu. Ya, okey. Yang bertanda merah tu di akhir urutan tu dia rasa dulu. Dia tekan, dia tahan sampai ada rasa denyutan. InsyaAllah nanti ada blood circulation kat situ, dia akan buat rawatan secara kendiri lah, secara alami, untuk mengurangkan keradangan. Itu adalah satu kaedah rawatan selio, ya. Tapi sebenarnya ada sebahagian pada urutan tradisional. Okey. Okey, aku tunjuk video macam mana kita urut orang yang mengalami terselio buku lali. Sebahagian pengamal urutan tradisional, dia mengurut di titik-titik X yang ditunjukkan. Bagaimanapun urutan di titik-titik ini menyakitkan dalam keadaan buku lalinya terselio. Jadi bagi pengamal urutan tradisional, biasanya dia urut di sekeliling buku lali, ya. Biasanya dia urut daripada sini, dia urut di sini, okey, kemudian urut di sini, ya. Kemudian dia urut di sini, di bawah buku lali, dan juga di belakang buku lali. Okey, titik-titik ini semuanya menyakitkan, ya. Lakukan urutan ni seminit, ya. Satu poin ni seminit, ya, seminit dan seminit, dan kita boleh tambah dengan tekanan di tempat ini selama 5 minit, 5 ataupun 10 minit di bahagian sini, bahagian hadapan ni. Lakukan dengan tekanan kuat, perlahan-lahan, ya, silih berganti, mengikut kemampuan pesakit. Okey, bila dah tekan sini 5 minit, ya, jangan sampai sakit tu dia rasa sakit melampau, ya. Jadi urut perlahan-lahan, tekan sikit-sikit, ya. Berselang-seli. Kemudian sentuh saja. Disusuli dengan sentuhan saja, tanpa tekanan, ya, selama 1 minit. Kita akan rasa seperti ada rasa denyutan di area tempat ni. Kalau tidak terasa tak mengapa. Dan minta pesakit tu rasa tenang, minta dia tutup mata, rasa relax dalam beberapa saat. Okey, itu saja perkongsian berkenaan dengan titik urutan tradisional. Saya bukan nak sentuh pasal urutan tradisional ni. Bukan satu orang kata nak mana satu yang lebih baik, bukan. Apa yang aku nak share ni ialah cara urutan selio yang dapat meminimalkan kesakitan. Okey, yang pertama sekali ialah kita kena tahu apabila berlaku buku lali yang selio, ada otot yang menyokong pergelangan kaki ataupun buku lali yang dalam keadaan lemah ataupun dalam keadaan sekatan. Jadi kita perlu urut otot tersebut, bukan kita urut di tempat yang sengsara. Tempat yang sengsara tu apa? Tempat yang selio tu lah, tempat buku lali tu. Kita tak perlu urut di situ. Kita kena kuatkan otot-otot sekitarnya supaya dia dapat menarik semula pergelangan kaki ataupun dia dapat memperbetulkan kedudukan ataupun meredakan keradangan tu. Ya, apabila dia pergelangan kaki tu dapat diperbetulkan, insya-Allah kesakitan tu dapat dikurangkan. Untuk pengetahuan anda lah, terselio ni memang ada koyakan. Koyak tu kita tak boleh rawat dengan urutan. Macam mana urut boleh mencantumkan koyak? Itu sebabnya apa yang perlu urutan dilakukan ialah dia hanya untuk merehatkan otot supaya dia ada masa ataupun dia ada ruang untuk merawat diri sendiri secara alami
maka dia akan dapatlah perbetulkan, mencantumkan kecederaan tisu yang dialaminya. Tapi kalau koyak tu dah besar, koyak tu dah sampai peringkat meja koyak, jadi benda tu pun tak dapat membantu juga dengan urutan. Macam mana urutan nak bagi cantumkan koyakan tu? Koyakan otot tu macam mana urut membantu? Memang tak boleh membantu. Cuma kalau tisu-tisu halus koyak, insyaAllah bila dengan urutan dapat merehatkan otot tu sendiri, maka dia dapat upaya untuk memulihkan kecederaan yang dialami. Okey. Jadi otot manakah yang kita perlu tangani? Antaranya ialah ini dia. Otot pronus longus, pronus brevis, pronus tracheus. Okey, nama-nama otot ni tak payah hafal lah. Cuma saya nak beritahu kedudukan ototnya seperti dalam gambar ni, yang memanjang ni, yang perlu diurut ialah yang bertanda X ni. Ini yang perlu bertanda X. Kita kukuhkan otot ni sebab otot ni yang akan memegang buku lali dengan pergelangan kaki ni. Yang dipegang, nampak tak? Dia memanjang ke bawah. Okey. Begitu juga dengan pronus brevis. Juga ada otot, dia memegang kaki. Begitu juga dengan pronus tracheus. Jadi, otot ni yang perlu dikuatkan supaya kedudukan sendi pergelangan kaki dapat diperbetulkan. Seliuh biasanya berlaku di bahagian lateral, iaitu bahagian tepi sebelah luar. Jarang berlaku di sebelah dalam, buku lali sebelah dalam. Biasanya seliuh sering berlaku di sebelah luar, ia bahagian lateral. Jadi bahagian lateral, apakah otot yang menyokongnya? Otot yang menyokongnya ialah otot pronus longus, otot brevis, pronus tracheus. Yang itulah yang kita kena kuatkan. Bila otot tu kuat, tulang akan dengar kata otot. Tulang kena akur kata otot. Otot dah kuat, maka tulang itu dapat di reposition. Okey? Itu perlu kuatkan. Ya. Nampak tu titik X. Itulah perlu diurut. Okey, kemudian anda confuse kat mana urutan. Nanti kita tunjukkan videonya, ya. Tapi anda boleh urut secara borong pun tak ada masalah. Yang penting anda urut jangan tekan kuat, memadai, perlahan-lahan memadai, ya. Okey. Dan seterusnya kita kena kuatkan di bahagian belakang dia, iaitu satu otot yang bernama tibialis posterior. Yang ini ada juga kelebihannya. Jika terseliur di bahagian dalam, juga dapat membantu. Nampak tak? Ototnya ni dia menyokong sebelah dalam. Dia pergi ke dalam. Maksudnya dalam buku lali sebelah dalam. Faham ke? Buku lali kita ada yang kat luar, ada yang sebelah dalam kan? Ada dua buku lali kan? Dalam dan luar. Dalam tu ialah dia pergi ke tengah ni lah, ke sini. Okey. Ini sangat bantu orang yang masalah terseliur bahagian dalam juga, ya. Dan dia cuba kuatkan otot, ya, di bahagian belakang. Di sini kena urut di belakang. Urutnya jangan risau. Urutannya macam mana kot? Anda tenyih je kat situ je. Saya ajar ni bukan ajar untuk mereka yang dah mahir tentang urutan. Mahir tentang urutan, dia akan polish, dia akan fluorage, dia akan macam-macam lah, dia akan lembutkan otot dulu. Itu skill. Yang itu urut badan. Yang ini kita nak merawat, boleh combine dan anda boleh fokus per titik saja pun tak ada masalah. Okey. Selepas urut titik ini, kita perlu urut di bahagian bawah tapak kaki sebab kebanyakan orang yang terseliur walaupun dia sudah okey terseliur tapi dia tak boleh pijak lantai. Jadi bila dia tak boleh pijak lantai, manakah yang perlu kita urut? Yang perlu kita urut ialah di bahagian yang saya tunjukkan sini. Nama otot tu ialah abductor digiti minimi. Okey, dia berada di sebelah luar kaki dan dia kena urut di bawah tulang ni supaya dia boleh pijak tanah, ya, boleh pijak pantai. Ataupun anda urut tapak kaki yang seperti ditunjukkan sini. Saya tak faham mana urut macam mana, kayaknya je lah, borong je. Kalau sakit, kat situlah tempatnya, tapi kena light massage, bukannya
tekan kuat sangat. Okey, jangan kuat sangat. Kita sebenarnya jangan kejar masa. Kita kena sabar, relax. Ya. Itu saja tentang bab urut terselia. Okey. Okey, aku tunjuk video macam mana kita urut orang yang mengalami terselia buku lali. Dalam urutan terselia buku lali, aku mencadangkan kita menggunakan teknik urutan yang mudah dan tidak menyakitkan, kurang menyakitkan. Jadi saya tunjukkan titik-titik urutan di sini. Dan titik urutan ini kita mulai urut di bahagian sini. Biasanya kawasan sini yang kurang sakit sebab dia jauh daripada tempat terselia. Iaitu kita kat sini ada rasa macam ada batu, ada keras tulang ni. Kemudian jarakkan dalam 3 jari ataupun 2 jari, kita tekan ke sini. Kat sini anda terasa mesti ada tulang. Urut di sini di tempat yang berotot. Okey, tekan sini. Okey. Selama 1 minit. Kemudian di bahagian sini dan juga bahagian sini kita juga urut. Urut di sini, di sini. Selama setiap titik 1 minit. Dan ketepatan ni kita boleh rasai apabila kita tekan ni macam ada berbiji, ya, sakit ditekan, ya. Jadi kita urut perlahan-lahan dan kita tumpukan di tempat yang tersebut. Biasanya kalau orang tu rasa mengeluh ataupun rasa sakit, tepatlah tempatnya. Ataupun berbiji, betul lah tu tempatnya, ya. 1 titik urut seminit, 1 titik ni pun urut seminit. Okey. Dan urutan di sini. Urutan di sini iaitu dia dekat sebelah tulang ni, tulang kering ni, tepi dia, tempat yang berotot, ya. Tempat yang berdaging. Okey, di sini. Ini poin-poin yang perlu diurut bagi orang mengalami terselia. Otot-otot ini dinamakan otot peroneus. Yang ni saya urut di sini ialah otot longus, peroneus longus. Dan di sini otot peroneus brevis. Yang ni otot peroneus tertius. Okey. Jadi mungkin di antara anda bertanya arah urutan macam mana. Bagi novice cukup memadai anda urut je titik-titik ini, ya. Kalau ketepatan menjadi satu masalah, borong je kawasan sini. Nanti awak akan terasa macam ada ketulan dan sebagainya. Bagi mereka yang berpengalaman dalam bidang urutan, biasanya dia akan urut ke atas. Urut ke atas. Ya, urut ke atas. Dengan perlahan-lahan. Ya. Okey, urut ke atas. Okey, seterusnya. Ya, kita urut tibialis posterior, yang mana kedudukannya berada di belakang labu betis tapi sebelah tepi sedikit. Ya, seperti dalam gambar ini. Okey, urut di sini. Dia ni sebelah sini, dekat sini. Bukan di tengah, di tepi sedikit. Ya, seperti yang dalam gambar rajah ni. Urut di sini. Jika ketepatan menjadi masalah, awak guna je 4 jari. Ya, urut di sini untuk melegakan utamanya di bahagian belakang, ya, sakit di bahagian belakang pergelangan kaki. Okey. Juga urut selama 1 minit. Dan seterusnya barulah urut di bahagian tepi ni. Okey, urut di bahagian sini. Ya. Ini nama otot ni ialah abductor digiti minimi. Okey, kemudian urut di bawah sini. Ya. Dan urut di bahagian sini. Ada 3 poin utama, sini, sini, sini. Setiap poin urut dalam 1 minit. Okey. Ini penting supaya pesakit yang mengalami masalah terselia dapat bertapak, memijak di lantai. Ya. Sebenarnya setiap titik tu kena urut dalam kadar 1 minit dan kadar 1 minit. Perlahan-lahan, light saja. Guna 4 jari. Ketepatan tak reti, guna 4 jari. Kalau anak kita tu
rasa sakit, tepatlah tempatnya tu. Tapi janganlah tekan kuat, kena tekan perlahan. Ya. Ketika diurut, jangan tahan nafas. Sebab nak buat oksigen masuk, nak ke blood circulation, oksigen masuk, nak singkirkan toksik, karbon dioksida, perlu ada pernafasan. Jangan biarkan tahan. Bila tahan, macam mana nak ada blood circulation tu dengan betul. Dia perlu bagi nutrien yang bagus, oksigen yang fresh. Jadi pertukaran mineral ataupun kata oksigen tu perlu, jangan tahan, ya. Ada di antara kita tanya, kita ni nak urut ke atas ke urut ke bawah? Itu mereka yang mahir tentang urut, dia akan urut ke atas ke bawah ke, dia ada falsafahnya sendiri. Kalau belajar dengan kod, urut ke atas ada sebabnya, urut ke bawah ada sebabnya. Yang penting sekarang anda urut point saja. Kalau awak nak urut, nak cuba nak urut ke atas ke bawah, anda pastikan arah urutan tu dijalan tak menyakitkan. Ya, arah urutan tu tak menyakitkan. Tetapi insya-Allah bila awak belajar dengan kod, anda akan faham kenapa urut ke atas, kenapa urut ke bawah. Ya, buat masa ni tak perlu main urut di kawasan tu. Ya, minyak panas membantu selepas itu. Selepas kalau baru kecederaan berlaku terselio, sebabnya letak ais, ya. Minyak ni bila dah lama tu boleh letak minyak, ya, minyak panas. Kun, satu cara juga kita demah. Hmm. Demah pasir panas. Apa dia? Demah. Kenapa? Demah dengan pasir panas. Pasir panas, ya, boleh. Boleh. Terima kasih. Bagaimana kita nak tahu ketepatan yang kita tekan tu? Okey. Bagi mereka yang zero tentang urutan, jangan risau. Anda guna je 4 jari, anda borong je kawasan situ. Kalau dia kawan tu menjerit, tepatlah tu tempatnya tu. Tapi janganlah tekan kuat, dah tahu menjerit, ya, slowkan urutan tu. Urutan tu slow. Beransur-ansur lah. Nak tekan kuat tu biarlah berperingkat-peringkat, ya. Dia tidak terus tekan kuat, ya. Dan kalau kesakitan tu tak pasti juga dirasai, kita urut pun susah. Jadi anda kena pastikan tekanan kita tu janganlah kuat sangat, ya. Tekanan kita tu jangan kuat sangat, kena lembut dan sebagainya. Letak ais pun boleh, letak ais kat point tu pun boleh. Jadi ganti ais, ya, ganti ais lah. Jadi okey sikitlah ganti ais. Tak payah kita urut, letak ais kat situ. Poin-poin yang dimaklumkan tadi. Tapi letak ais jangan bagi ais ketul. Yang ais togel tu tak boleh lah. Kena balutlah dengan bungkusan kain. Ais tu kena balut. Letak kat situ. Okey. Kalau koyak tak koyak, kena pengalaman lah, kena visual, kita tengok dia koyak ataupun tidak, ya. Even sebenarnya bila terselio ada koyakan juga tisu dia, tapi tidaklah sampai tak boleh urut, ya. Tapi kalau nampak sampai, kalau X-ray, MRI nampak kesan koyak tu ketara, memang tak boleh urut. Tak boleh urut. Itu sebabnya kita tak payah urut kuat. Bagi mengelakkan kecederaan pada koyakan tu, tambah baik kita jangan urut di tempat mangsa tu, di buku lali tu. Jangan urut di buku lali, supaya yang mana yang kita ni yang tak tahu apa-apa ni, tak sangka tempat tu koyak, kita urut juga pasal tu, takut mendatangkan kecederaan yang lebih teruk lagi. Okey. Jangan selamat letak ais. Jadi untuk pengetahuan, ada kalanya apabila kita terselio, kita ada sakit-sakit lain yang kita sampingan kita tak tengok. Jadi bila orang terselio, kita kena tengok pinggul dia.
takut dia kenapa dia kerap terselio macam anak kita asyik terselio main bola terselio je. Kita kena tengok pinggul dia. Jadi pinggul tu kena betulkan. Ya, itu bab lain lah. Bab betulkan pinggul bab lain. Punca kenapa orang tu mudah sangat terselio, salah satu sebabnya ialah pinggul dia sengit. Jadi kita kena perbetulkan pinggulnya. Jadi insya-Allah kalau betulkan pinggul, simptom-simptom lain selain pada selio juga akan insya-Allah akan cuba dikurangkan ataupun dihilangkan ya dengan izinnya. Kadang-kadang kita selio sampai kita sakit pinggang. Selio sampai sakit pinggang. Bila dah betulkan selio, sakit pinggangnya lagi teruk. Jadi kena check kenapa lagi teruk. Biasanya kena tengok pinggul dia. Kalau sekadar urut selio je lah. Jadi tidak dapat melihat dari segi aspek punca kenapa dia selio selalu. Okey. Anak-anak kita kerap kena terselio ni. Jadi ini harap dapat membantu anda lah supaya dapat bermanfaat ya. Sekurang-kurangnya pada diri sendiri ataupun ahli keluarga. Okey. Kalau kita nak mengurut boleh, sehari boleh. Sebab saya urut tak kuat. Orang-orang dulu dia urut setiap 3 kali kan, 3 sesi kan. Tapi dalam urutan pun boleh 1 hari sampai 2-3 sesi boleh 1 hari boleh. Tapi satu syarat ialah kena light massage, kena sentuh pelan-pelan ya. Lembut je, tak perlu kuat sebenarnya ya. Jadi yang penting sekarang poin-poin yang anda urut tu tujuannya untuk menguatkan otot tu. Bila kuatkan otot tu dia akan membantu tulang berada di kedudukan yang betul ya. Itu yang penting ya. Ligamen-ligamen yang menyokong tulang dapat kurangkan stres. Kalau dia sengit menyebabkan ligamen kat tulang tu tegang, itu yang kesakitan dirasai. Okey. Kalau bengkak, okey, bagus soalan tu. Bila dah bengkak, sebab itu kita jangan urut di tempat buku lali tu. Kita urut di tempat lain kan, dekat bahagian atas. Jadi kita sebabnya saya ambil kira bila dah bengkak anda perlu urut di luar buku lali. Tidak urut seperti mana cara tradisional. Adakah cara tradisional salah? Tak. Cara tradisional tu saya tak kata salah, tapi sakitlah waktu bengkak kena urut. Jadi macam mana cara kita nak elakkan bengkak tu? Okey, pun tunjukkan. Nak bagi jangan bengkak ataupun berlemah, kita kena buat leg up the wall, kaki ke atas, bertahan dalam keadaan ni selama 3-5 minit. Tapi kena pastikan tapak kaki itu menghala ke arah badan. InsyaAllah ada blood circulation. Ini akan berlaku pengaliran darah yang sangat baik untuk membantu bengkak tu dapat dikurangkan. Ada kalanya saya merawat kaki yang terselio, buku lali terselio ya, buku lali terselio ialah dengan cara ni, salah satunya cara ni. Dengan cara lay up the wall ni juga dapat refleks kepada otot peroneus tadi dan juga otot-otot yang lain lah. Ya, ada seorang pesakit saya ni terselio, memang bengkak sangat dan sampai biru lah. Dan saya pun sebenarnya saya tak tahu urutan terselio ni. Jadi saya cuba merawat. Saya cakap kat dia, tak apalah, sebelum saya buat urutan, saya ingat nak urut lah macam mana pun. Saya buat regangan. Saya menggunakan kaedah yang Kun ajar itu, bayangkan gayat tu. Okay. Itu saja. Saya buat 1 minit. Lepas tu kaki dia dah okey, dah surut seperti biasa. Jadi tak sempat saya nak urut. Jadi saya nak tanya Kun, kenapa boleh jadi sembuh macam tu? Okey. Okey. Mula itu aku nak beritahu lah pasal ilmu gayat tu kan. Ilmu gayat tu ialah nak betulkan pinggul.
betulkan pinggul seperti mana aku kata, salah satu sebab kenapa gelang kaki kita lemah ataupun disebab kenapa kaki kita mudah tersandung, mudah terseliyuh disebabkan oleh masalah pinggul. Jadi apa saja yang boleh membantu pinggul tu boleh merawat pelbagai penyakit. Seperti mana aku ajar, tajuk pinggul, ni tajuk lain tau, ni bukan tajuk pinggul. Tajuk pinggul ni ialah satu tajuk merawat pinggul untuk merawat pelbagai penyakit yang aku tekankan tu. Itu asasnya. Selebihnya itu ialah kelebihan doa, perawat dan juga pesakit tadi. Pesakit itu rasa percaya pada perawat dan perawat tu dia mempunyai kelebihan, keistimewaan yang Allah kurniakan yang tidak ada pada orang lain. Ya. Yang penting ni kita percaya benda tu dengan izinnya, sebab pun sendiri pun ada menemui kegagalan. Itu perkara biasa. Kadang-kadang anak murid kun boleh merawat, kun tak boleh. Kun merawat tak boleh, tetapi anak murid merawat okey. Alhamdulillah, saya kata alhamdulillah, syukur. Maksudnya Allah dah kurniakan kelebihan pada dia tapi tidak ada pada gurunya. Okey, no problem. Saya suka. Sebab itu adalah kelebihan yang Allah kurniakan. Jadi saya ucapkan tahniah kepada siapa ni, Rozi pada Rozi. Alhamdulillah Allah kurniakan nikmat petunjuk kepada Rozi dan juga pesakit, ya. Kalau pesakit tu tak dibagi petunjuk jalan ke rumah Rozi pun tak boleh juga kan. Ini semualah doa, insya-Allah berkat apa yang Rozi belajar selama ni bersama saya ataupun bersama guru-guru lain. Okey. Terima kasih Kun. Terima kasih dekat Kun juga. Okey. Ada soalan? Okey, berkenaan dengan kedudukan, bukan pegelang kaki, tapak kaki berubah adalah berpunca daripada posture. Jadi kalau anda nak rawat, nak urut tu boleh, tapi untuk meredakan simptom dia, tetapi kena betulkan posture dia. Jadi aku tak dapat nak kongsikan ilmu pasal posture ni. Sesiapa yang pernah mengikuti program Kun yang bertajuk Kun Senior tu, yang tajuk tapak kaki, itu sangat membantu. Ambillah intipati dan step-step tu, buatlah semua. InsyaAllah it works, ya, dengan izinnya. Selagi ia mampu, sebenarnya kita kena percaya tau, badan kita boleh merawat. Yang penting kita dorongkan proses rawatan tu. Selebihnya kita serah pada badan kita untuk merawat diri secara alami. Jadi kita tak stres. Kalau anda memikirkan kesembuhan tu di depan mata, anda stres. Ada kalanya kesembuhan itu datang bila dah 2-3 hari. Kadang-kadang kesembuhan itu akan datang bila dia merawat di tempat lain. Oh, tempat lain lagi baguslah. Tak, itu perjalanan dia. Kalau dia pergi terus ke tempat tu, tempat company ataupun tukang urut satu lagi, mungkin dia tak berkesan. Dia kena melalui anda dulu, baru dijumpa orang tu. Itu ialah proses. Jadi jangan orang kata, macam mana saya merawat dia tak berjaya. Anda bukan tak berjaya, tapi itu proses untuk dia pergi ke arah kesembuhan. Mungkin dengan cara anda tu, selepas itu dia makan ubat dengan doktor berkesan dah. Alhamdulillah. Jadi ingat, kadang-kadang anda rasa frust, tak dapat memulihkan pesakit tu. Tiba-tiba di tangan orang lain berjaya. Jangan risau. Itu adalah proses. Ada kalanya itu jalan yang perlu dilalui. Jumpa anda dulu. Okey, banyak cakap pula aku ni. Okey. Okey. Nanti buat tajuk urutan salah bantal dan sakit leher lepas bangun tidur. Itu urut di bahagian trapezius. Kalau salah tidur, salah bantal, pegang sini, tekan, ada rasa macam dawai. Siapa salah tidur, dia akan terasa di sini macam ada satu tali dawai ataupun panggil ranting, buluh kat sini.
Rasa tak anda timbul sini? Anda tekan sini dan anda cuba pandang kiri, pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan. Ya, ini pun goyang supaya pandang kiri, pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan. Ya, tujuan pandang kanan ialah nak bagi renggangkan bahagian ni, nak bagi renggang. Ini nak renggang sebelah sini, yang ni nak renggang sebelah sana. Buat kiri kanan, buat macam tu. InsyaAllah salah bantal itu dapat dipulihkan dengan izinnya. Tetapi berbeza kalau disalur salah bantal. Boleh katakan seminggu sekali mesti salah bantal. Seminggu sekali salah bantal. Maka itu problemnya apa? Masalah pinggul. Itu anak kita kalau main bola, dia selalunya ada kerap terjatuh. Sikit terjatuh. Mudah tersandung. Jadi macam mana nak bagi mereka ni supaya jangan tersandung? Bukan saja budak bola. Malah orang dewasa pun asyik jalan pun tersandung. Jatuh tersandung. Mudah sangat nak terguling ke depan. Belum lagi pakai tumit tinggi lagi tu. Macam mana nak bagi kita jangan sampai tersandung ketika bermain dan sebagainya, ya, ataupun berlari, berjalan tersandung. Macam mana cara kita nak rawat dia? Untuk mana? Nanti Kun tunjukkan. Okey, bagi mereka yang mengalami masalah kaki tersandung, ya, sebenarnya ramai di kalangan kita yang mudah kakinya tersandung, terutamanya orang yang bermain bola, ya, orang yang berjalan pun boleh mudah tersandung. Di kalangan anak-anak pun mudah tersandung, orang tua pun sama juga. Jadi macam mana cara rawatannya? Masalahnya sering berlaku ialah di bahagian hadapan ini, ya. Iaitu nama otot di sini ialah tibialis anterior. Okey, kurukannya ialah yang ni pronos, tapi yang dekat sini ialah tibialis anterior. Yang mana kedudukannya ialah di sebelah tulang. Ni tulang kering, tapi duduknya dekat sebelah dia. Jadi urutlah di sini, ya. Urut di sini, ya, setiap poin seminit. Okey. Kena urut di sini, ya. Okey. Dan urut di tengah sikit ni. Okey, di sini kena urut, di sini kena urut. Okey. Di sini kena urut. Dan juga di bahagian sini juga kena urut. Jadi setiap poin ni, ini, dia sepanjang sejajar dekat sini. Betul-betul di sebelahan tulang kering kita ni. InsyaAllah ini bila ini kuat, cergas, kita kaki sini tak mudah tersandung, ya. Dan anda juga boleh urut ke arah atas. Sama juga anda boleh urut ke arah atas. Dan bila awak mengurut pun awak akan terasa ada poin-poin yang berketul di area sini. Juga anda boleh buat urutan ke atas, ya. Okey. Untuk anda tengok video tu, anda urut bahagian otot tau, bukan urut di atas tulang kering tu. Sebabkan awak tak nampak secara visual di depan Kun. Jadi ingat dalam live tu Kun tu pun, dalam video Kun tadi pun Kun ada cerita urut di sebelahnya tulang, bukan di atas tulang, ya. Mudah tersandar dengan foot drop lain, ya. Foot drop, kaki terkulai. Urut otot yang sama, peroneus, ya, dengan tibialis anterior tadi. Otot yang sama yang Kun ajar tadi. Ya, tapi itu adalah otot yang selalu terkesan, tapi banyak otot yang kita perlu urut sebenarnya. Yang selalu terkesan disebabkan oleh foot drop ni ialah peroneus dengan tibialis anterior. Otot yang Kun tunjuk tadi lah. Peroneus dengan tibialis anterior. Okey, tak faham nama otot tu ya. Nanti awak dengar saya punya suara tadi, kemudian awak refer balik rakaman otot yang mana. Buat semua pun tak apalah. Okey, untuk makluman anda, kebanyakan kes foot drop bukan berpunca daripada otot sebenarnya. Dia berpunca daripada saraf. Jadi anda kena cek tulang belakang, ya, tulang belakang. Kalau dia punca daripada otot,
InsyaAllah boleh settle. Tetapi kalau berpunca daripada saraf, kena semak tulang belakang, kena rawat tulang belakang. Ya, kadang-kadang berlaku himpitan dekat tulang belakang menyebabkan saraf yang berhubung ke peroneus ataupun trabecular anterior terganggu, menyebabkan dia terkulai layu. Dia punya kaki tu terkulai, foot drop. Ya. Simptom akibat selalu berlaku hentakan, contohnya main bola di atas simen, futsal, takraw, okey, itu boleh menyebabkan berlaku masalah shin splints, di mana sakit di kawasan sini sebab kita bermain melompat-lompat di atas lantai yang keras, ya, di atas padang yang berbata, kan, jadi sakitlah, ya. Jadi itu sering berlaku dialami anak-anak kita, utamanya yang main futsal. Di sini poinnya, urut titik yang ada ditunjuk di sini, okey, X ni. Okey, yang ini sama dekat pronus brevis, pronus longus, cuma pronus tertius tu tak ada, membadai urut di bahagian sini saja. Dan akhir sekali urutlah di kelangkang dia tu, di celah kangkang. Nampak tak ni celah kangkang dia tu? Ni di celah kangkang dia. Saya urut di situ. Jadi macam mana cara urutannya? Okey, Kun cari videonya sekejap. Sekejap ya, ada tapi sekejap. Kun carikan videonya. Tunggu sebentar. Bagi mereka yang mengalami masalah shin splint juga menggunakan urutan yang sama, ya, urutan yang sama di bahagian sini, ya, sini, sini dan juga sini. Jadi awak urutlah tempat yang sama tadi yang saya tunjuk tadi, urut di sini, urut di sini, ya, urut di sini dan juga urut di sini. Urutlah di bahagian yang berotot, bukan di bahagian tulang, di bahagian berotot. Okey. Kemudian barulah urut pronos. Tadi kat tepi sini ada satu otot tadi sama, iaitu urut di sini. Urut di sini, tempat yang sama, dan juga urut di sini. Okey, urut di sini. Okey. Mula kat bersebelahan urutan di tulang kering, kemudian kita urut pula di sebelah tepi dia. Urut di sini, urut di sini dan juga urut di sini. Juga anda digalakkan urut ke arah atas. Bagi mereka yang mahir dalam bidang urutan, urutlah ke atas. Okey, dan diakhiri dengan urutan di celah kelangkang, iaitu otot adductor, longus dan juga brevis, di mana dia terletak di bahagian kelangkang yang saya tunjuk di sini. Ya, di sini ialah otot yang perlu diurut dan juga di sini. Jadi anda boleh buat urutanlah di sini. Ini urut sini, di sini, ya. Ke bahagian sini pun urut. Jadi sekitar ni urut. Jadi urutlah dengan perlahan-lahan sebab sangat menyakitkan. Ya, bila awak tekan di sini saja, rasa sakit kat sini berkurangan. Rasa sakit di shin splint pun berkurangan. Ya, urut di sini, urut di sini. Satu poin yang saya tunjukkan sini ialah selama 1 minit. 1 minit, ya, dan juga 1 minit. Okey, urutlah seperti yang tunjuk dalam gambar. Kalau anda ketepatan menjadi masalah, anda urut je keseluruhan di bahagian sini. InsyaAllah sakit tu dapat dilegakan. Semoga kita dapat memberi manfaat pada malam ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam episod dari sesi lain tajuk. Bagi persatuan, ahli persatuan, insyaAllah kita ada satu program percuma pada ahli persatuan, insyaAllah. Tapi Kun tak janji bila, tapi ada program yang menarik yang Kun akan ajar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.